Aku dah rindu dah. Sabarlah sikit lagi. Ketua dia cakap lah. Ketua ada ustaz juga sana. Apalah panjang-panjang zikir ni? Sebab apa? Amal-amal yang zikir lama, semayang lama, taklim lama, mengaji lama ni, dia orang terpaksa buka khemah sebelah. Lama sangat lama ni. Kan elok kalau dia tak datang terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa tu'assir ya karim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita teruskan dalam kuliah kita, yakni ta'lim maghrib kita sebagai salah satu daripada cabang ataupun juzuk pengajian kita di madrasah, mengikuti majlis ta'lim dengan proses kita mendengar. Ini salah satu pelajaran datang daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar Islam kepada orang Islam ketika masa Nabi kita hidup ketika di Mekah Madinah dulu, di bawah pokok-pokok kurma, di panas tengah terik daripada malam. Dalam keadaan ketika itu dikatakan ketika baginda proses menyampaikan Islam, mengajar ataupun menjelaskan tentang Islam ketika itu, sahabat-sahabat ni dikatakan dia duduk depan Nabi kan. Orang Islam ketika tu dia duduk depan Nabi dengan keadaan yang begitu rapat ketika itu. Ini sejarahnya lah. Sehingga dalam riwayat kata, dalam berita tu kata, daun-daun yang daripada atas tu, yang daun kering tu, dia jatuh tak kena pun ke bumi, dia jatuh dekat atas peha-peha orang Islam yang duduk sedang belajar. Itu cerita sejarah taklim ni lah. Sekarang dah banyak beza lah sebenarnya. Sekarang kita banyak beza, kita belajar dengan online, kita belajar dengan cara macam-macam. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah terima kita punya pembelajaran. Tapi di madrasah ini kita kalau boleh mengekalkan cara kaedah yang asal, walaupun kita tidak di bawah pokok lah kan. InsyaAllah nak juga kita rasa di bawah pokok tu macam mana. Jadi adik-adik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita nak belajar dalam majlis taklim, apa yang kita nak belajar, dia proses taklim ini disyarah ataupun dijelaskan oleh guru, kemudian diterima dengan cara pendengaran, mendengar dan memikir. Yang terima ni, dia dengar, dia fikir. Kalau majlis ini berlangsungnya 1 jam, agak-agak sejam tu punya cerita tu boleh masuk tak dalam kepala? Boleh ingat tak semua? Tak boleh ingat. Boleh faham tak dalam sejam tu apa yang nak cakap kandungan tu? Boleh faham tak? Tak boleh faham. Tak boleh faham, tak boleh ingat. Kalau suruh cakap balik, boleh tak? Langsung tak boleh. Jadi soalan dia, apa manfaat taklim ni? Kalau macam ni kaedah ni, apa dia punya matlamat dia? Kaedah taklim macam ni ada tak berada di sekolah-sekolah kita, di sekolah kebangsaan? Jom kita taklim. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Tak wujud. Di sekolah-sekolah, di universiti, tak ada. Hanya di madrasah-madrasah pondok saja yang masih ada. Jadi taklim ni kalau kita nak sukat daripada tadi,
mendengar dalam masa sejam. Contohlah sejam. Kalau 2 jam kan, lagi lama. Proses mendengar ni tak beri kesan apa-apa. Kita tak boleh ingat pun apa yang disampaikan. Nak dicakap balik pun tak boleh, gagal. Nak ingat pun gagal. Nak dengar pun kadang-kadang ramai yang tidur. Kesan-kesan sampingan. Jadi apakah dia punya kesan? Keberkatan yang kita nak ambil ini, keberkatan yang pertama sekali, keberkatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita. Itu nombor satu. Itu nombor satu, kita kena faham. Kita faham tak faham, dengar tak dengar, kita tahu tak tahu, dapat tangkap tak dapat tangkap, kita macam-macam, itu nombor belakang. Nombor satu, untuk dapat keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sekali. Saya tak suka mengaji. Saya tak suka mengaji. Mengapa saya tak suka? Saya suka baca hadis, saya tak suka baca agama. Saya rasa rimas, panas. Saya tak suka, saya rasa lemas. Tapi saya datang juga, saya duduk juga. Sebab apa? Nak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat keberkatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi kita ni, Nabi Muhammad ni, nama dia terletak sebelah dengan nama Allah. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mana-mana frame pun kita dia framekan nama ni, dua nama ni sebelah-sebelah. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Muhammad ini yang kita nak ambil, nak cedok daripada dia. Walaupun duduk dalam majlis taklim, tetapi tak faham apa, tak faham sepatah apa, tidur, tak nampak apa-apa masuk. Tetapi dengan niat nak dapatkan keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama, insya-Allah taala. Apa nama keberkatan? Apa makna keberkatan? Ustaz ni keberkatannya apa? Duit ke apa? Makanan KFC ke keberkatan KFC kot. Kan? Ini kita punya ideologi kita. Anak-anak kita hari ni, game ke keberkatan ni? Macam tu. Dia gula-gula ke kan? Makanan jajan ke? Macam tu. Ataupun yang tua sikit, dia kick tak benda ni? Cek kick pula. Ada pula kick ke ni? Dia ni macam apa? Dia ni macam whisky ke? Macam tu. Mana contoh tak tahu pun dia keberkatan. Ustaz cakap keberkatan. Apa benda keberkatan? Saya terangkan malam ni apa dia keberkatan. Baik, keberkatan ini datang daripada barakah. Barakah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu berkat. Dalam bahasa Jawa berkat ni oleh-oleh bawa balik lah. Bahasa Jawa berkat. Ada berkat, dia kenduri, dia bawa telur kan. Tu berkat dia. Itu Jawa punya berkat. Tapi berkat yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh datang ke depan. Dah habis sembahyang, ke depan, rapat ke depan sikit. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya keberkatan di depan, bukan di belakang. Insya-Allah bagi boleh ke depan, tak ada masalah. Insya-Allah taala. Adik-adik tahu dalam orang yang sedang sakit mendapat keberkatan, ni nak tahu apa keberkatan? Dia sedang sakit, tapi kerana mendapat keberkatan Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya penyakit dalam keadaan sakit, penyakit dia hilang dalam majlis ilmu. Penyakit yang ada dalam badan hilang. Wallahi, saya bersumpah, ini salah satu daripada keberkatan. Faham tak? Keberkatannya apa? Salah satu dia. Sedang sakit, duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu, mendapat keberkatan, penyakit dia hilang selepas majlis taklim. Bukan sebab ada ubat dalam ni, tak. Bukan, keberkatan ni bukan ubat. Tapi kekuatan daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah tak ada. Dah wafat, dah meninggal. Dah tak ada. Tetapi cara Nabi yang Nabi buat, kita buat, dia panggil, itu nama panggil keberkatan. Masih tak nampak lagi. Tak apa. Adakah keberkatan ni obat? Bukan obat. Bukan obat. Tetapi dia mampu mengeluarkan semua penyakit dalam badan dia. Sebab itu saya ambil titik beratkan perkara ni. Sebab bila kita dalam majlis taklim, sudah tentu kita semayang. Ada orang duduk sini tak semayang? Semayang dulu.
Nampak? Solat ini juga adalah rawatan kita, rawatan minda, rawatan jiwa. Hari tu kita cuti sebulan lebih cuti lama lah, tak kisahlah berapa lama. Kita semua sakit jiwa. Jiwa kita tak tenteram dekat rumah. Tapi datang berasa, datang balik, ya, alhamdulillah, tenang. Kembali balik nampak sikit cahaya tu. Kan? Tenang. Ini betul tak betul saya cakap? Kuat sikit. Ini nama keberkatan. Dia kata, Ustaz Hafiz tukang ubat, boleh baik ni. Dia tak faham. Saya bukan terror, saya bukan tukang ubat. Saya buat taklim, sebab tukang ubat baik. Cuba saya buat benda lain. Cuba buat ubat tengok. Yang ramai yang orang datang sini buat rawatan dan sihat, respon yang baik, kesan yang baik. Bukan sebab saya terror, bukan saya Tuhan. Nampak keberkatan yang kita cerita tadi ni bukan letakkan saya di Tuhan. Tapi kalau orang lain kata, dia ni Tuhan. Kalau orang bukan Islam dekat, dah saya ni kira maharaja, dewa apa, tak tahulah ke berapa. Yang duduk dekat peringkat ke paling tinggi lah. Ni dewa apa. Dah ada cakap, Ustaz ni dulu ni dewa-dewa ni, dia kata. Nampak? Sampai dewa dia bagi kat saya. Padahal bukan dewa. Saya tak cakap dengan dia orang tak faham. Ini keberkatan. Duduk saja. Duduk saja, tak faham. Tak faham lagi, belum faham. Duduk saja. Allah bersihkan badan kita daripada penyakit-penyakit dalaman, penyakit jiwa, penyakit mental, penyakit sakit telinga, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit tak tenteram, penyakit dalaman, penyakit usus, penyakit buah kencing, pundi kencing, penyakit apa belakang ni, buah pinggang, penyakit tulang belakang. Saya ni salah seorang daripada penyakit apa, sakit apa, tulang belakang. Tulang belakang ni saya tak boleh duduk ni. Saya tidak boleh mengajar. Kalau ikut kepada doktor punya surat tu, saya tak boleh buat kerja. Bukan kata mengajar, buat kerja pun tak boleh. Apa kerja? Saya macam makan pencen lah, kita panggil, kalau ada pencen. Sebab tu kamu kalau tak dengar cakap saya, atau abaikan saya, tinggalkan saya, pergi sana pergi sini, saya kena cari kamu semua. Kamu tak duduk dalam taklim, kamu tak duduk semayang, kamu zalim dengan saya. Saya ni orang OKU sama macam pakcik ni. Cuma pakcik nampak kaki tak ada, saya tulang belakang tak ada. Macam tu lah. Saya tak nampak di mana OKU ni. Dan tak boleh kerja. Awak bayangkanlah, awak tak percaya saya memang tak boleh kerja. Awak Ustaz sakit, habis saya ni sihat. Tetapi keberkatan saya buat taklim, keberkatan madrasah, keberkatan kasih sayang, keberkatan amal, keberkatan Islam, keberkatan kita berzikir, keberkatan doa, keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya tulang belakang ni tak rasa sakit pun. Sikit-sikit tu kadang-kadang adalah. Bisa-bisa tu datang. Kadang-kadang bagus juga. Sakit-sakit badan ni membuatkan kita balik kepada Allah. Kalau kita tak sakit, kita jadi Fir'aun, kita takkan duduk sini. Betul? Cik Zul kalau ada kaki, mungkin dia tak duduk sini. Contoh, saya kalau tulang belakang tak keput, mungkin tak ada kat sini. Mungkin sedang berjoli. Berjoli. Awak semua pun sama. Kalau awak tak sakit, awak tak sampai sini. Ini hikmah sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini keberkatan taklim, keberkatan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baru satu. Jadi bersyukur tak kita sakit hari ni, Allah panggil kita tercampak kat sini? Syukur tak? Sangat-sangat terima kasih kepada Allah. Jangan lupa. Yang kedua adalah dia membersihkan. Taklim ni membersih. Tadi merawat, kan? Ini membersihkan. Apa bersih? Bersihkan apa? Bersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Hati kita kotor. Hati kita kotor sangat. Kotor ni macam mana? Apa kotor? Hati kotor. Tengok orang sana sakit hati. Tengok orang ni, aku nak pukul, muka dia geram je, kan? Tengok ni, aku nak belasah muka dia ni. Tengok tu, hati nak mengumpat je, keji orang. Orang sana tak betul, orang sini tak maki sana, maki sini, kan? Tak puas hati. Fitnah sana, fitnah sini, hati sakit. Tengok orang lain. Duduk dalam majlis taklim, hati ni hilang dah. Tak ada dah sakit-sakit hati.
Betul? Rasa syak wa sangka. Ada tak ada Allah Ta'ala ni? Kan? Nabi ni betul ke? Kan? Betul ke semayang ni? Betul ke Islam ni? Hati duk bermain-main. Tetapi dengan keberkatan taklim majlis ini, mengikut sunnah Nabi ni, Allah cucikan hati daripada penyakit ataupun kekotoran yang ada dalam hati tadi. Busuknya hati ni, Allahu Akbar. Awak siapa pernah terbau busuk hati kat sini? Belum pernah? Macam mana busuknya hati? Pernah nak bau? Saya pernah terbau busuknya hati. Hati ni busuk ni bukan dalam istilah pepatah aja. Betul busuk. Keluar satu bau yang busuk, dia pekung daripada hati dia. Saya pernah lah buka, busuknya hati dia. Padahal orang tu saya tak kenal pun. Tapi boleh pekung, dia boleh keluar sampai sakit hidung dia. Betul. Adik-adik yang dimati Allah, daripada hati yang busuk, sebusuk sampah ni, sebusuk bangkai ni, duduk dalam majlis taklim, keberkatan angkat, boleh keluarkan segala busuk-busuk tadi daripada hati tadi, busuk daripada perut, busuk daripada mulut, busuk daripada kepala, semua dikeluarkan secara berperingkat. Untung tak? Ini dia, siapa dia ni? Inilah Muhammad, duduk nama dia sebelah nama Allah, Tuhan Rabb kita, Tuhan punya alam ini. Kenapa dia duduk sebelah? Jangan main-main, bukan saja duduk sebelah. Hebat tak? Ini baru taklim. Belum janggut yang dipasang di dagu-dagu tuan-tuan, belum tasbih yang dipegang, belum jubah yang dipakai, belum serban yang dililit, belum lain-lain, belum sugi yang dipakai. Banyak, ada macam-macam sunnah yang Nabi buat, kita buat. Masya Allah, semuanya ada keberkatan yang hebat. Sugi ada 70 kelebihan, serban 70 kelebihan, jubah 70 kelebihan, janggut 70 kelebihan. Semua dia bagi tahu dah. Jadi insya-Allah, moga-moga kita terus berada dalam majlis taklim, insya-Allah. Kita sama-sama belajar, jaga adab dalam taklim. Dalam taklim ni, dalam majlis ni tak boleh buat perkara-perkara yang orang kata ada banyak benda nak kena belajar. Yang ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Tetapi apa yang kita nak kena buat adalah dalam hati kita ialah mendengar dengan sepenuh tumpuan dalam taklim. Mata melihat kepada tukang cakap, tukang baca, walaupun orang tu tak handsome. Kalau dapat yang handsome, alhamdulillah, sejuk mata menang, kan? Tapi yang tak handsome pun kena tengok. Macam kita tengok perempuan, kita rasa semangat tak? Yang tak semangat tu ada masalah. Kena jumpa nanti dengan saya bagi semangat sikit. Kan? Kau tengok mak kau macam mana? Kan? Rasa sayang tak? Kan? Oh, seronok kan? Sebab mak kan? Sayangnya mak saya. Tengok kakak, seronoknya ada kakak. Tengok kawan perempuan, seronok ada kawan perempuan. Kan? Nampak? Jadi ini wajah siapa yang melihat wajah guru dia dengan ikhlas, dapat pahala sama macam tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ikhlas lah, kalau tengok maki hamun tak dapat. Baik, jadi insya-Allah dengan ini kita sama-sama kita azam, sama-sama kita dapat ambil iktibar dalam taklim ini. Inilah jadi keberkatan taklim ini, bukan sejauh mana kita faham, bukan sejauh mana kita dengar, bukan sejauh mana kita tengok, bukan sejauh mana kita tahu, tetapi keberkatan tadi. Merujuk kepada keberkatan, barakah. Selain daripada cuci, selain daripada penawar, dia juga akan mendapat keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu, ini yang paling atas. Ini yang paling atas, keberkatan ilmu. Apa dia keberkatan ilmu? Adakah jajan? Keberkatan ilmu ini, dia ni ilmu yang diijazahkan secara terus daripada guru. Ni kan ijazah ni. Saya ijazahkan kamu, saya ajar kamu dengan mata kasar, dengan secara hati ke hati, dengan cara zahir.
dengan bersanad guru daripada Rasulullah dulu, daripada Rasulullah turun pada guru sampai saya, guru kamu saya, guru saya sampai pada kamu. Nampak terserah macam ni. Ambillah, terimalah. Tidur, tengah tidur pun dapat pula. Bukan tengah jaga je dapat, tengah tidur pun dapat. Tak faham. Ada orang India sini, ada orang Cina, ada orang Pakistan, ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang yang bukan Melayu lah. Tak faham apa ustaz cakap, pun dapat juga. Hebat tak dia ni? Dia tak ada. Dulu tak ada. Saya tak faham lah. Okey. Bukan untuk orang yang faham. Taklim ni bukan untuk orang yang pandai. Bukan untuk orang yang bijak, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang India, bukan. Taklim ni untuk mendapat keberkatan. Tak faham, orang bisu, orang pekak. Pekak pun duduk. Apa dia dapat? Keberkatan duduk tadi. Allahu Akbar. Merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak tengok tak taman-taman syurga? Nabi tanya, nak tengok ke taman-taman syurga? Dia tanya pada sahabat-sahabat orang Islam ketika, nak tengok tak kamu taman-taman syurga? Ya, sudah tentu kami nak tengok ya Rasulullah. Kamu masuklah dalam majlis taklim. Inilah taman-taman syurga. Nabi berkata, nak masuk syurga, ini dia taklim. Berapa besar taklim? Ada orang datang kata, tak ustaz, saya tak nak duduk taklim, saya tak nak apa-apa, saya nak duduk, saya nak satu je. Lain-lain semua saya tak nak terlibat. Tak nak terlibat. Mana boleh? Awak tak tahu ke tak nak terlibat? Ini besar punya hal, besar punya fadilat, besar punya besar punya untung. Boleh kata, tak apa ustaz, saya jalan dulu, saya belakang tidur. Tahu. Nabi beritahu, nak tengok taman syurga, duduk dalam majlis ilmu. Raudatul ulum wa raudatul jannah. Taman-taman ilmu adalah taman-taman syurga. Bukan saya beritahu. Nak masuk syurga, duduk dalam majlis taklim. Puas kita cari syurga, tak dapat-dapat. Kerana dalam taklim ada wajah guru, ada banyak wajah-wajah Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bu'ta wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifah. Wajah-wajah Allah. Wajah Allah. Awak baca tak faham, tak apa, dalam taklim dapat faham. Siapa yang bagi kita faham ni? Allah. Keberkatan dalam taklim, majlis taklim ini, keberkatan majlis ilmu ini, Allah bagi kefahaman. Tidur, tiba-tiba faham. Saya tidur tadi, faham. Bukan jaga bagi faham. Siapa? Allah yang bagi faham. Sebutlah, Allah yang bagi faham. Siapa bagi faham? Allah dengar ni, kamu kena cakap. Allah tanya, bukan saya tanya. Allah yang tanya. Siapa bagi faham? Allah yang faham. Tak seperti saya tanya menggunakan lidah saya yang tanya. Saya tanya buat apa? Allah yang tanya. Allah suruh saya tolong tanya kan. Macam tu lah. Jadi dalam majlis ilmu ni, tak faham jadi faham, sakit jadi sihat, kotor busuk jadi wangi. Dahsyat. Saya cerita ni, percaya tak? Cerita pasal taklim ni, cerita bukan masuk taklim, tak cerita, tak buka lagi pun, tak kalih pun. Cerita luar-luar ni pun sampai esok pagi pun tak habis. Tak baca. Okey, kita ambil bab ni bismillah, belum lagi. Tak buka buku lagi. Tak mula lagi. Kita cerita-cerita iklan dulu. Apakah taklim ni? Ta'aruf dulu, kenal-kenal dulu. Tak habis sampai subuh esok. Saya boleh cerita. Awak nak cuba? Cuba sekali. Lepas isyak start je kita cakap sampai pagi. Jangan main-main, saya boleh. Lepas tu semua urut saya. Maknanya banyak, terlalu banyak dia punya benefit, fadilat, keberkatan, kelebihan, kehebatan, mukjizat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan benda-benda lain yang kita tak nampak, malaikat datang, adik-adik, malaikat datang. Awak tahu tak berapa ekor syaitan yang duduk dengan kamu? Awak tak tahu? Saya bagi tahu. Dalam majlis ilmu ni, Allah bagi tahu berapa banyak syaitan duduk dekat dengan kamu.
tidur sama, makan sama, belajar sama, bercakap seorang-seorang dengan setan, berkawan dengan setan, berfikir, share, bermesyuarat dengan setan, mandi dengan setan, macam-macam. Ada yang kahwin dengan setan, dapat anak setan. Betul. Ini bukan saya cakap, ini Allah bagi tahu. Allah bagi tahu Quran. Cerita panjang lah cerita ni. Nanti kita cerita. Nanti kita sembang lagi. Tapi secara iklan dia, apabila awak keberkatan duduk dalam majlis ilmu, syaitan tadi gimana? Yang kawan-kawan awak yang awak sayang-sayang tadi, yang awak kendong-kendong awak, yang awak apa panggil? Pikul tu. Bukan pikul apa? Duduk atas ni apa? Syaitan yang duduk atas bau kita ni apa nama? Yang awak dokong lah kan? Kendong. Bila duduk dalam taklim ni, syaitan-syaitan ni semua duduk luar pagar. Tunggulah kejap je. Sekejap lagi habis lah. Risau sangat. Dia orang bising, dia orang pun taklim juga sana. Apa ustaz lambat sangat. Aku dah rindu dah. Sabarlah sikit lagi. Ketua dia cakap lah. Ketua ada ustaz juga sana. Apa lama panjang-panjang zikir ni? Sebab apa? Amal-amal yang zikir lama, semayang lama, taklim lama, mengaji lama ni, dia orang terpaksa buka khemah sebelah. Lama ni. Kan elok kalau dia tak datang terus. Kenapa datang? Saya semalam 2 hari lepas saya mimpi syaitan. Hai, geram betul, saya mimpi syaitan pula. Aku nak jumpa Nabi, tak dapat jumpa syaitan jumpa. Tapi tak apa, rezeki juga nak share dengan kamu. Syaitan tu bertanduk macam tanduk kerbau. Tak tahulah, saya pun tak pernah tengok syaitan. Sekali selalu tangkap syaitan, bunuh, pandai. Tengok tu banjat. Hebat juga kau. Tanduk kat kepala, zoom. Macam kerbau. Muka ganas. Elok tak tengok lah. Tengok tu banjat, saya tak demam. Tengok lah. Kenapa kau datang ni? Dia komplain dengan saya. Ustaz, engkau boleh tak cepat sikit zikir ni? Jangan lama sangat. Terus semayang budak-budak lebih kurang dah lah. Sebab apa? Aku haus lah, lapar. Bila kau lama-lama aku perut sakit, gastrik. Apa kena mengena gastrik kau dengan aku punya program ni? Bila kita zikir dia gastrik. Aduh. Kita budak-budak ni pun hebat kan? Allah. Aduh. Cigit. Perut aku sakit. Jadi orang yang perut sakit ni hati-hati. Mungkin ada jin tu tak lepas. Tak tipu. Saya mimpi. Tolong ustaz, bukan saya nak halang zikir, bukan nak kacau kawan zikir, tapi ustaz tolonglah cepat sikit, dia kata. Cepat sikit. Bila nak terberak tu, nak tercerit tu, bila dah habis takabbalallahu minkum, tarik dia tu masuk balik. Masuk pukul balik. Terus sihat. Alhamdulillah. Terang, Zul yang tidur pun boleh bangun. Ni dia tidur nampak? Bila taklim habis je, mata dia pun mentol terang. Sama macam kita lah, bukan dia, kita pun sama. Tiba-tiba rasa lapang seronoknya dah habis taklim kan. Seronok rasa lapang dah ada. Lepas tu jumpalah balik kawan setan tu, dia pun Allah, Alhamdulillah, lama tak jumpa. Dia pun belok kiri kanan tu, pipi sikit. Lama tak jumpa, rindu. Biasalah ustaz aku ni, dia kalau dah mula dah, dia macam tu lah, dia merapu. Nampak tak kesan, efek dia taklim ni dengan syaitan? Tengok Yati hari ni dapat kawal sikit sebab syaitan dia jauh sikit kat belakang pagar sana. Tapi tak apa, pelan-pelan lah, mula-mula macam tu lah. Mula-mula sikit-sikit, tak ada terus-terus kita ceraikan dia, bukan. Kita tak boleh ceraikan syaitan-syaitan kita. Sesamakan kawan cik makan. Tapi perantara taklim ini, awak jangan main-main. Perantara taklim ini boleh memisahkan kita dengan syaitan. Allahu Akbar. Kau faham tak apa saya cakap ni? Ustaz, sakit pinggang ustaz. Sakit pinggang ni. Duduk lama-lama kan. Syaitan ambil tongkat tu, ketang, pukul. Yang tidur ni dia kena kecelak. Dia make up kan. Make up tidur. Kena gincu, dia bercakap belakang. Kan? Kadang-kadang perasan tak dekat belakang ada macam tertajam kan? Dia tu nombor 2, nombor 3 kosong ada kan. Sebab apa? Syaitan ni cepat sikit lah, kau geraklah, pergi tandas lah. Dah, kita jumpa tandas. Kan?
Atau kebaklah, kau pergilah basuh baju, kan? Kau pergi kutip sampah belakang lah. Kita borak kecap belakang. Macam tu. Kan? Dalam majlis ilmu, jangan buat apa-apa. Ada ulama' beritahu dalam majlis ilmu ni, jangan berzikir. Ada ulama' sebahagian, tak semualah. Jangan berzikir. Tinggalkan tasbih itu dulu. Setengah-setengah. Bukan halang, tapi ada pendapat tak galakkan. Kerana bila berzikir kan dengan Allah kan. Jadi Allah nak sampaikan mesej, kita pergi kontak Allah. Jadi bagaimana tu? Bagaimana kita akan faham? Takkan faham. Kadang-kadang mengganggu juga penceramah ni. Penceramah pun nak kontak Allah juga. Habis sesama kontak, dah lari lah. Lari. Apa aku nak cakap? Rupanya ada kabel belakang. Allah. Patutlah aku hilang. Patutlah hilang kabel. Ada orang curi kabel belakang. Dia satu juga kabel. Tapi itu adalah satu khilaf ataupun satu pendapat-pendapat yang orang kata furuk, yang kecil, tak ada masalah. Boleh juga. Kalau niat zikir Allah tu untuk support jemaah, untuk support saya, alhamdulillah, no problem. Baik. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan. Ni sikit iklan je, belum mula lagi taklim. Kita baru iklan, advertise. Kan? Mudah-mudahan moga-moga bila kata taklim dia cepat keluar daripada kemah-kemah. Keluarkan diri daripada kemah-kemah syaitan tu. Keluarkan. Sebab tu kadang kenapa kita nak semayang kena panggil kan? Bukan semayang subuh dia kena panggil. Setiap waktu kena panggil. Sebab syaitan kuat ikat kat belakang. Dia ikat kat mana tau? Ikat dekat kipas, ikat dekat tiang katil, ikat dekat tiang pintu. Syaitan cukup terror dia. Ikat dekat bantal, ikat dekat selimut, ikat dekat tu abu. Bukan abu ni, abu tu. Abu ubat nyamuk tu. Kan? Ikat dekat macam-macam dia ikat. Awak tahu tak syaitan ni cukup bijak. Kalau awak nampak syaitan, saya pun tak pernah nampak syaitan, baru mimpi sebenarnya dah terror dah rasa lah. Syaitan ni dia macam spider, dia boleh selimutkan kita. Awak tahu tak? Saya pernah kes ni apa ayat Quran ni, Allah Muhammad ni. Syaitan boleh buat kerja, dia ambil macam satu barang, dia boleh tutup ni ayat-ayat ni. Kita tak nampak pun ayat ni. Kita lalu je apa kosong lah. Dia boleh tutup ni. Frame-frame ni. Dia nak masuk tak boleh. Kan? Dia nak tangga tak boleh. Dia masuk daripada tingkap, slow-slow dia tutup. Dia cakap cat dia ke apa tak tahulah. Adalah cat dia. Adalah colour dia tutup. Kita pun tak nampak. Apa? Allah Muhammad tak nampak. Jadi mata kita ni nak semayang, dia tutup, dia gamkan, dia melekat dekat sini ya. Tepuk 3 kali, sebut nama. Tidurlah. Dia ajar pula, dia jadi ustaz pula belakang. Bertanduk dahsyat. Tinggi, gagah, besar, mata merah. Kepala kebau, badan orang. Ada dekat belakang. Dia lepas taklim ni, taklum sana pula. Dia kata jangan bersih-bersih sangat, buat sampah-sampah. Ini pot kita. Kita buat pot kita. Ustaz masuk, tutupkan pandangan mata ustaz tu supaya ustaz senyum saja. Biarkan sampah-sampah ni ada dekat kita. Ustaz pun masuk je, senyum je. Baguslah kawan ni. Rupanya ada satu ustaz lagi bertanduk kat belakang. Jadi ayo kita balik kepada Allah. Ini pesan-pesan Nabi. Ini cakap kalam-kalam Nabi. Nasihat daripada Allah, nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita terselamat daripada syaitan. Insya-Allah. Insya-Allah. Dengan berkat taklim ni kita terselamat daripada lalai, daripada ditipu, daripada terleka, daripada tidur yang panjang, daripada tipu daya, daripada sihir. Sebab sihir tak boleh masuk sini. Syaitan tak boleh masuk sini. Wallah, tak boleh masuk. Dia duduk kat sana, dia tengok je. Yalah, patah ni aku tunggu lama sangat. Ustaz cakap panjang lah tadi. Semalam dah mimpi dah jumpa, dia kata. Hari ni cakap lagi panjang pula, dia kata. Semalam jumpa, hari ni lagi panjang. Semalam langsung tak ada. Baik tak jumpa lah, dia bincang kan. Kalau lah kau jumpa, siapa suruh. Jadi, tuan-tuan yang dimati Allah, adik-adik yang dimati Allah, insyaAllah ini keberkatan ta'lim. Belum mula lagi, keberkatan yang penting. Kemudian yang paling hebat sekali di antaranya adalah sebelum habis majlis ni, semua dosa diampunkan. Semua dosa diampunkan. Allahu Akbar. Kita setiap hari buat dosa, setiap saat buat dosa. Lepas ni kita akan berdosa lagi. Tapi dosa semalam dah habis dah. Untung untuk masa ni. Diampunkan dosa. Ada setengah kata dalam kitab kata, bukan dosa kita je diampunkan, dosa mak ayah pun diampunkan.
Allah. Auto. Kita kat lepas main, ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah kami. Ampunkan, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Kan? Kita minta ampun pada Allah untuk mak ayah kita. Ini sistem tak payah minta ampun. Allah kata, aku akan ampunkan. Duduk saja. Faham tak faham? Lain cerita. Duduk saja. Aku ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita semua. Dan Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Ada lagi riwayat lain. Ada yang lain kata, aku ampunkan satu kampung. Buat majlis taklim, satu kampung dapat khabar. Orang kampung tak ada kena-mengena, ampun dosa. Masya Allah. Dan, syaitan sakit hati benda ni. Syaitan kata, cis, tak guna. Mereka buat kerja ni, matilah kita. Hari-hari buat kerja, nak makan apa? Allah boleh ampunkan satu kampung. Pengsan syaitan. Nampak? Kekuatan taklim ni, kekuatan Nabi Muhammad SAW macam mana? Sebab tu Rasulullah menang seluruh dunia, seluruh alam. Di negeri jin, Nabi Muhammad menang. Menang besar. Di negeri jin. Di negeri setan, Nabi Muhammad menang. Menang besar. Di negeri kafir, Nabi Muhammad menang. Menang besar. Kita dah ada kita punya mentor. Dah ada leader kita. Kita dah ada head kita. Master kita. Kita ikut. InsyaAllah pasti berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.